Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Dihormati tuan pengerusi, fadil yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para ustaz dan ustazah, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tak suara saya? Jelas. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bagi mengerjakan ibadah solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan kesempatan ini sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada seketika dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan rahmat dan kasih sayang kepada kita bagi meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, kini kita telah berada dalam bulan Rabiul Awal, yang mana seluruh umat Islam di atas muka bumi ini akan menyambut kedatangan tarikh ataupun Maulidur Rasul pada tanggal 12 Rabiul Awal. Saya kira pada malam ini sampai pada 9 Rabiul Awal. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang insan dan Allah taala mengangkat kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disampaikan kepada kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu khalqillah, selebih-lebih makhluk, atau wa akramu khalqillah, semulia-mulia makhluk, wa a'zamu khalqillah, sesempurna-purna makhluk. Dan di atas pengutusan ini Allah Ta'ala sifatkan pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu sifat yang mulia untuk dijadikan contoh uswatun hasanah kepada umat. Maka kita beruntung dan bertuah. Kerana apa? Kita ada bimbingan, kita ada contoh tauladan, dan kita disampaikan melalui lisan para alim ulama untuk kita mengambil atau mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasaan kita mendengar tali yang dibacakan bila datang bulan Rabiul Awal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Di akhir ni kalau kita tengok di sana,
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Itu kepada siapa? Kepada orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada batang tubuh Nabi SAW itu ada satu contoh tauladan yang terbaik. Maka kita selaku hamba Allah yang beriman, maka kita kena ambil, kena implementasikan dalam kehidupan. Contohlah kalau kita kata dalam kehidupan ni, selalu orang bicara soal sejarah. Orang kata GrabFood tu baru diwujudkan tapi mendapat capaian yang meluas. Semua orang dapat cari nafkah dan semua orang hanya sedang di hujung jari saja dapat makan. Duduk kat rumah nak makan apa, teringin apa dapat. Sedangkan dahulu dia orang kata dah dibuat oleh Arkam dan sebagainya. Bila kat situ orang nampak rupanya peristiwa yang lalu, contoh yang lalu, kalau diperbaharui dari sudut pendekatan kontemporari semasa ini, maka dia mendatangkan manfaat yang besar. Lalu kita sempurnakan. Cuba kita selami balik. Rasulullah SAW ni adalah seseorang yang dalam kitab disebutkan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Rasulullah SAW dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan sebagai seorang Rasul, menjadi kekasihnya dan merupakan insan terpilih yang diampunkan segala dosa, sama ada sebelum atau selepas baginda menjadi Rasul. Namun baginda kuat beribadat pada malam pada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan segala tuntutan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan. Dan kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui surah Muzammil, Al-Muzammil. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselubung, iaitu khusus kepada Nabi SAW. Qumil laila illa qalila, bangunlah. Untuk apa? Untuk sembahyang. Pada bila? Pada waktu malam, kecuali sedikit daripadanya. Nisfahu awinkus minhu qalila, iaitu seperdua atau kurang sedikit daripadanya. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil dan perlahan-lahan. Maka pada malam ini saya nak kongsikan dan bincangkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Muzammil, dan juga kalau kita tengok dalam surah Al-Isra, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kerahan dan galakkan kepada kita melalui contoh yang Nabi SAW sempurnakan. Kerana apa? Rasulullah telah memberikan suatu komitmen yang terbaik, sekalipun Rasulullah itu maksum. Melalui hadis disebutkan kepada kita, Aisyah menyatakan Nabi bangun beribadat pada malam hari sehingga bengkak kedua kakinya. Lalu Nabi telah ditanya, wahai Rasulullah, mengapakah engkau melakukan sedemikian?
sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampunkan dosamu yang lepas dan akan datang. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba-Nya yang bersyukur? Pertama, kalau kita tengok, hamba ini adalah kita sebagai hamba yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, maka ubudiyah perhambaan kita hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai hamba, kita memperolehi segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, maka kita kena bersyukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua elemen ini, iaitu hamba dan syukur ini, bukan semua orang boleh mensesuaikan keadaan diri sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang ramai di kalangan orang yang tidak mendirikan solat sekalipun dia sedar dia adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan besar daripada itu, ada yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kalau kita tengok perkara yang tidak berlaziman, ada orang sembahyang fardu, belum tentu dia boleh sembahyang sunat. Dia tidak berlaziman. Tapi kalau kita tengok orang yang sembahyang sunat, maka dia lah semestinya mendirikan solat fardu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat kepada suratul Isra pada ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan pada sebahagian malam hari solat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan kalau kita melihat, cuba kita selami dalil ini, wa minal lail, dan pada sebahagian malam. Dan Allah Ta'ala minta kepada kita hanya sebahagian daripada malam. Kalau kita tengok, maksudnya waktu malam itu, kalau kita kata pukul 7 selesai daripada solat, mendirikan solat fardu isyak, kita kata pukul 9, maka malam itu biasa kita dengar ada 3/3 malam. Antara pukul 9 sampai pukul 12, 1/3 malam. Maka ini disebut sebagai awal malam. Awal malam adalah waktu yang sesuai untuk kita mendirikan ibadah. Itu di sini sebagai solat tahajud. Maksudnya mendirikan ibadah pada awal malam, 1/3 malam disebut sebagai waktu afdal. Dan kalau kita melihat lagi daripada pukul 12 sampai pukul 3, ini tengah malam, 2/3 malam. Inilah waktu yang lebih afdal. Dan akhirnya kita akan tengok 3/3 malam, antara pukul 3 sampainya masuk waktu subuh. Maka 3/3 ini adalah waktu yang paling afdal. Dan kita tahu banyak kelebihan yang dinyatakan kepada kita perihal berkenaan mendirikan ibadah di malam hari, khususnya solat tahajud. Kerana apa? Solat sunat tahajud ini perlu diawali dengan tidur. Syaratnya mesti tidur. Adapun qiyamul lail tidak disyaratkan dengan tidur. Hanya dengan qiyam, berdiri pada malam hari solat. Mungkin selepas isyak kita boleh solat semampu yang mungkin. Tapi Allah Ta'ala hanya menuntut daripada kita sebahagian daripada malam.
Kalau kita tengok dalam surah Muzammil, Allah Ta'ala nyatakan di akhir, Allah Ta'ala tahu berapa lama tempoh yang kamu berdiri kerjakan waktu malam tersebut, kerjakan solat waktu malam tersebut, ataupun kurang daripada separuh, ataupun di hujung. Sebab tu qiyamul lail ni dibahagi kepada dua. Pertama, dari sudut bahasanya umum. Umum maksudnya selepas pada isyak tu boleh saja kita boleh sempurnakan, ataupun sehingga sebelum subuh. Bahkan kalau kita tengok, kalau kita mengerjakan solat fardu isyak secara berjamaah, maka dikatakan kepada kita adalah kita seumpama mendirikan qiyamul lail. Pahala daripada qiyamul lail kita dapat sebahagian daripada malam. Kalau kita ditambah dengan mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah, ditambah dengan isyak berjamaah dan subuh, bermaksud kita sepanjang malam qiyamul lail. Ini ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi kepada umat Nabi SAW. Persoalannya, adakah kita meyakini di atas tawaran dan ganjaran dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hakikatnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Tapi kita, atau faktor keimanan kita kepada Allah Ta'ala, kerana bangun kita di malam hari bukan dengan sebab kekuatan kita. Bangun kita di malam hari adalah faktor keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang boleh pergi kepada mall untuk mendapatkan sale 90% dan sebagainya. Dia sanggup berjaga hatta waktu malam sekalipun. Kalau dikatakan kepada dia suatu promosi barangan tersebut, barangan yang dia memang berhajat, maka dia sanggup berjaga-jaga. Dia sanggup isteri tidur dulu, tak apa, nanti abang kejut, jom lepas tu kita pergi. Nanti awak masuk mall, saya tidur dalam kereta, tak apa, tak ada masalah, kita boleh gila-gila, sanggup. Tapi Rasulullah dah tunjuk contoh daripada dulu, supaya kita ni bangun di malam hari untuk kita mendapat sesuatu anugerah daripada Allah Ta'ala. Orang yang bangun mendirikan solat tahajud ini selepas daripada tidur, syarat dia mesti dah tidur. Maka antara 3 waktu itu, kita mungkin besar kemungkinan kalau kita tidur nak bangun sampai pukul 12 rasa terlalu awal. Kalau kita nak bangun antara pukul 12 ke pukul 3, kita sendiri barangkali takut nak masuk bilik air. Tapi selepas daripada pukul 3 dan nak sampai subuh, rata-rata di kalangan kita bangun dah. Cuma barangkali sesetengah orang terbangun bukan dia fokuskan untuk dia qada hajat dan sebagainya, untuk dia nak dirikan solat sunat, bahkan barangkali dia ada urusan yang lain. Maka kita dididik bila kita bangun malam sebelum kita nak tidur, kaedah dia, cara nak mudah bangun qiyamul lail adalah kita tidur dengan niat. Niat sekalipun kita tak terjaga, kita beranggapan. Ada seorang ulama, dia tidur, dia memang sepanjang waktu ni dia adalah malam dia sebagai ahli ibadah. Beza orang ahli tahajud dengan orang yang ahli tahajud dan bukan tahajud. Apa beza dia, tuan-tuan? Ahli tahajud kalau seminggu ada 7 hari. Kalau dia bangun solat tahajud 1/7 daripada seminggu, maka dia bukan lagi dikategorikan sebagai ahli. 2/7 bukan lagi ahli tahajud. 3/7 bukan lagi ahli tahajud. 4/7, 4 lebih daripada 3, maka hampir kepada 7 baru dikategorikan ahli tahajud. Saya pun barangkali bukan lagi ahli tahajud. Tapi kita kena cari jalan, walaupun seminimum yang mungkin. Sebab kalau kita tengok Rasulullah didik kita, Rasulullah kata apa? Qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetap bangun beribadah pada malam hari, meskipun dengan hanya membaca satu ayat Al-Quran. Meskipun ini menunjukkan bukan Rasulullah baca satu ayat, tapi nak tunjuk kepada kita, nak beri isyarat kepada kita, kena cari jalan
Bangun, sama ada kita nak baca Quran satu ayat ke, ataupun nak solat baca Quran satu ayat, atau buat apa-apa ibadah, tapi cari jalan untuk kita bangun. Kita sujud kepada Allah Ta'ala. Kita tidur lama dah tuan-tuan. Bahasa yang mudah saya nak katakan, kita tidur lama dah. Bertahun dah umur kita. Ada yang sampai 30 lebih, ada yang 40 lebih, ada yang 50 lebih. Kadang-kadang boleh hitung dengan jari dalam tempoh seminggu berapa kali kita bangun mengadu berdoa kepada Allah. Dalam tempoh sebulan boleh hitung dan kira. Boleh hitung dan kira berapa kali kita kejut isteri kita bangun. Kita kena percik. Nabi ajar kepada kita, percik air kepada muka isteri. Isteri bangun, percik air kat muka suami. Saya tak tahu antara lelaki dengan perempuan, lelaki yang kuat tahajud atau perempuan kuat tahajud. Tuan-tuan boleh jawab sendiri. Saya terfikir juga ni, siapa ahli tahajud ni? Antara suami dengan isteri. Kalau faktor keimanan, iman yang tidak kuat, tak yakin kepada Allah Ta'ala, tak mampu tuan-tuan. Sebab tu seorang guru, dia nak uji anak murid dia perihal berkenaan dengan keimanan, percaya dengan dia, walak dan sikoh kepada arahan dia, yakin dengan arahan dia bagi. Dia kata, kamu masuk dalam gua, 3 orang murid ni, kamu masuk dalam gua ada batu, maka kami ambil batu tersebut. Ketiga-tiga murid ni pergi masuk dalam gua tersebut. Murid yang pertama ambil sebanyak yang mungkin. Sebab apa? Ini arahan daripada guru dia. Maka murid yang kedua dia kata, batu cukuplah, aku ambil satu memadai dah. Beranggapan mungkin guru dia takkan tanya dia, sekadar pergi dan balik macam tu. Murid yang ketiga dia kata, batu ni besar kemungkinan boleh mendatangkan mudarat. Maka dia tak yakin, langsung dia tak yakin. Lalu bila dia pulang, guru dia tanya dia, sila kamu keluarkan batu yang telah kamu ambil daripada gua tersebut. Murid yang pertama rasa bangga bila mana dia dapat menunaikan arahan daripada guru dia. Dia keluar semua batu yang dia ambil sebanyak yang mungkin. Rupa-rupa batu yang dia ambil tersebut tuan-tuan bertukar jadi emas. Seronok yang tak terhingga dia. Maka murid yang kedua bila tengok bertukar jadi emas, dia kata, rugi aku ambil satu, kalau aku tahu aku ambil semua. Murid yang ketiga, penyesalan yang tidak terhingga, tak dapat nak kata apa-apa tuan-tuan. Maka itulah kiasan dia. Kita ni hidup di atas muka bumi, Allah Ta'ala utus Nabi SAW nak beri galakan, beri didikan kepada kita. Khusus kalau kita tengok melalui ibadah Qiyamul Lail, Rasulullah tunjuk contoh kepada kita lah. Maka kalau kita tak yakin, di mana di waktu itulah waktu kita berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Fudail bin Iyad dia kata, aku cukup gembira bila datangnya malam, sebab aku dapat berdua-duaan dengan Allah Ta'ala, dapat mengadu kepada Allah, dapat berkomunikasi dengan Allah Ta'ala melalui doa. Dan aku cukup sedih bila mana fajar semakin terbit, atau fajar nak terbit, dia sedih, dia kata. Sebab apa? Aku telah berjauhan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi inilah, kadang-kadang kalau kita tengok di antara kelemahan diri kita, kalau kita tidur, kita terjaga tuan-tuan, kita tak fokus, kita nak bangun untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Sebab tu ulama ajar kepada kita, nak tidur ambil wuduk dulu. Biar kita tidur dalam wuduk, sekalipun kita akan sentuh isteri kita, nak batal wuduk tak apa, ambil wuduk. Dan juga masa nak tidur, perbanyakkan zikir. Tak kisah nak zikir melalui lisan ke, nak buka CD ngaji ke, nak buka ceramah ke apa, supaya dia menambahkan aspek dalam aspek kerohanian kita. Lalu bila kita terjaga di pagi hari, sebelum kita nak tidur, kita baca dulu apa-apa surah, maka tepuk bantal. Ajar kepada kita. Dulu orang dulu tak ada jam loceng.
Nak bangun pukul 4, dah baca semua, dah sapu doa apa semua. 1, 2, 3, 4. Nak bangun pukul 4. Dulu-dulu, orang dulu nak bangun qiyamul lail, nak mandi, bukan air dekat rumah, bukan ada shower kat rumah, bukan ada lampu kat rumah. Orang dulu tak ada paip pun kat rumah, dia mandi dekat sungai. Orang dulu dia bangun lalu celah semak tu, pergi dia buat apa tu. Kalau orang tanya buat apa, dia nak bangun mandi awal-awal, senang nak solat. Bangun pukul 4 pagi orang dulu. Kalau kita dengar kisah orang dulu, mungkin barangkali ayah kita, atuk kita pendekatan begitu. Bangun pagi-pagi lalu celah semak tu, pergi mandi pukul 4 pagi, air sejuk kan. Tapi sebab apa? Dia nak rebut peluang. Keyakinan dia tinggi. Kita shower dalam kat rumah kan, rumah dah siap pasang tile dah, bilik air pun dah tengok pun cantik dah, buka lampu berseri-seri dah, pun takut nak sentuh air, nak shower, nak sentuh kepala pun rasa macam tak lalu, tak awal lagi, awal pagi. Biasa mandi pukul 8 contohlah kita kata, tapi orang sini okey dah, alhamdulillah. Maka inilah atas faktor keimanan kita kepada Allah Ta'ala, halawatul iman. Maka kita nak kena cuba untuk usaha semampu yang mungkin. Maka begitulah tadi seorang murid tersebut tadi nak cerita kepada kita, ibarat dia apa? Hidup di atas muka bumi ini, bila mana seseorang itu yakin atas perintah yang Allah Ta'ala perintah kepada dia, menunaikan kefarduan, tunaikan solat fardu, cari jalan untuk memperbanyakkan ibadah waktu malam hari, maka kelak bila dia bertemu dengan Allah Ta'ala, dia akan dimasukkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelebihan orang yang orang mendirikan ibadah qiyamul lail ni, di alat pada mahsyar tersebut akan diseru orang yang mendirikan ibadah qiyamul lail tersebut, maka dia boleh masuk syurga tanpa hisap, tuan-tuan. Dan di atas muka bumi, tuan-tuan, kita boleh tengok lagi, hari ni kita boleh tengok orang-orang yang muka berseri-seri Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang mendirikan ibadah pada malam hari ni, muka dia berseri. Muka saya tak cukup seri lagi, tuan-tuan. Muka tuan-tuan ni nampak bersilau tu maksudnya ahli tahajud lah tu. Mudah-mudahan saya dapat mengikut rentak. Rupanya istimewa bangun malam hari ni bila kita mengadu kepada Allah. Batu ulama kata bila kita jaga pagi hari, doa dulu dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita bangun pukul 2-3 pagi, Tok Guru ajar kepada kita bangun tu doa, ya Allah. Tapi kita tak mampulah sebab mata kita tertutup rapat. Tu kalau yang tak ada penyakit tarik mata tu lain lah. Kalau ada penyakit tarik mata lain, tak boleh buka. Tapi yang ada pun sikit yang memang boleh buka, tapi kita tak mampu nak doa. Sebab apa? Kita tak latih diri kita. Rupanya doa waktu pagi di saat Allah Ta'ala nak ijabah doa waktu itu, boleh kita minta pelbagai kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Lalu bila kita sesuai, kita tengok, kita pergi buat persiapan untuk ambil wuduk. Dan ingat, untuk kita sujud kepada Allah Ta'ala, itulah saat yang terbaik. Dan bila kita minta dengan Allah Ta'ala, banyak perkara dipermudahkan urusan kehidupan kita. Kekuatan nak bangun waktu malam, tuan-tuan, kena qailullah, kena tidur sebelum zuhur. Kekuatan untuk orang nak bangun malam. Ataupun ada ulama kata boleh tidur selepas zuhur. Bukan tidur 2 jam. 15 minit, 20 minit kita tidur seketika untuk bagi kekuatan waktu malam hari. Kadang ramai di kalangan kita badan besar, sadu, tapi bangun malam ngantuk. Itu tidak dinafikan. Kurus pun ngantuk, besar pun ngantuk. Sebab apa? Kekuatan aspek yang ni bukan fizikal, aspek kerohanian. Aspek kerohanian ni, tuan-tuan. Lepas tu kalau kita tengok tatajafa junubuhum, orang yang sikit sangat dalam surah As-Sajdah dibaca pagi Jumaat, dia sikit sangat, dia merengangkan lambung dia tidur daripada malam hari. Malam hari dia berjaga, tuan-tuan. Malam hari berjaga, cari jalan. Cari jalan tu maksudnya saya pesan diri saya, kita kena cuba, tuan-tuan, cari jalan untuk kita mendirikan ibadah pada malam hari. Inilah waktu yang paling mustajab doa. Sebagai seorang ayah,
sebagai seorang isteri, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pekerja, kita ni dalam kehidupan kita banyak dilema dan banyak betul hajat yang tak tercapai. Maka inilah saat yang terbaik untuk kita nak munajat, minta kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak rasa, kita tak dapat nikmat tersebut, kita tak akan menikmati kemanisan iman. Sebab tu seorang pendakwah yang terkenal, tuan-tuan, seorang pendakwah terkenal, dia pendakwah, dia pergi merata, tuan-tuan, orang Arab, tuan-tuan, dia berjalan merata pergi pendakwah. Lalu bila dia balik, disambut oleh mak dia. Mak dia seronok tak terhingga dia balik. Dia balik dalam keadaan penat, mak dia jamu dia makan. Kita pun kena ingat juga kita kalau nak bangun malam jangan makan banyak. Nak bangun kekuatan malam, siang jangan makan banyak, petang tu jangan makan banyak. Itu rahsia dia tu. Kita balun kau nasi biryani lepas isyak, memang tak ada qiyamul lail tu. Kalau ada juga, itu maksudnya itu special, ada special one tu. Lalu bila dia balik, dia penat, dia tidur dalam bilik dia sampai pagi. Mak dia kejut dia. Dia pun dah lama dah tak balik. Mak dia kejut, dia risau, kenapa ni mak? Kan? Dia pun takut juga, ada apa ni mak? Mak dia kata, jom kita qiyamul lail, jom kita solat bersama. Dia kata, saya nak tidur dulu mak, saya penat. Tapi mak dia kata, seorang ibu dia kata, wahai nak, biarlah kita berehat di alam barzah kelak. Maka ulama besar ni selepas daripada itu, tuan-tuan, dia tak tinggal qiyamul lail. Sebenarnya tak nak tinggal qiyamul lail ni mudah je saya rasa. Sebab apa? Kita ambil 3/3 malam. Cukup sekadar 10 minit atau 15 minit atau 20 minit kalau lama. Kita solat, tak kisah nak buat solat wuduk ke, solat tahajud 2 rakaat, dan solat hajat, solat istikharah, solat witir, boleh buat 3, boleh buat 1, terserah pada kita nak buat apa. Rasa tak sempat, tak mampu, ambil Quran baca sekadar yang mampu. Lepas tu sudah tu dengar azan, pergi surau, pergi masjid, ataupun sebelum lepas tu nak pergi azan, nak pergi solat surau. Maksudnya kita boleh buat, tapi kita atas kelemahan diri kita, maka kadang-kadang kita banyak perkara yang kita tak capai. Maka ini adalah salah satu perkara yang perlu kita fikirkan, usahakan. Dan kita kena banyak doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, tuan. Dan Rasulullah menyatakan, tatkala Nabi SAW ditanya orang, apakah solat yang lebih utama selain dari solat fardu 5 waktu? Jawab beliau, solat tengah malam. Tuan-tuan, maka solat tengah malam ini ada adab dia, tuan. Pertama, adabnya mestilah berniat sebelum tidur sebagaimana saya katakan. Kemudian berusaha, dia ada faktor zahir dan batin. Berusaha apa? Menghapus rasa mengantuk setelah bangun tidur, lalu berwuduk. Bila kita bangun tidur, kita baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hilang satu rantaian daripada syaitan. Syaitan belenggu kita 3. Pertama, kita baca doa dulu. Kita masuk tandas, kita ambil wuduk, contoh dia kata, maka terungkai dua rantaian belenggu syaitan tersebut. Maka bila selesai wuduk, kita solat sunat wuduk, kita buat tercabut 3-3. Saya yakin dan percaya kalau kita jadikan amalan istiqamah, kita solat lama kelamaan, dia tidak akan mendatangkan mengantuk. Kalau mengantuk juga mungkin faktor kita penat, tapi rantaian tersebut telah kita rungkaikan. Maka kena ingat 3 perkara ni. Bila kita bangun, baca doa dulu, ambil wuduk, selesaikan wuduk, lalu solat sunat wuduk. Lepas tu bolehlah nak buat yang lain-lain. Okay, apa? Nak hilangkan mengantuk. Biasa permulaan nak buat memang susah. Permulaan tu rasa mengantuk tak hilang, mengantuk tak hilang. Sebab apa? Belenggu syaitan tu tak dirungkaikan. Maka kita kena rungkaikan. Dan kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi kelaziman kepada kita, supaya kita menjadi ambil di malam hari, tawajuh kepada Allah, takaru ilallah. Kena cari jalan, tuan-tuan. Sebab tu disebutkan kepada kita di antara adabnya, memulai dengan solat 2 rakaat secara ringan, kemudian
sesudah beberapa rakaat saja, Nabi SAW menyatakan jika salah satu di antara kalian melakukan solat malam, hendaklah memulakan 2 rakaat secara ringan. Ini poin. Sebab apa? Dia tidak boleh memaksa diri secara dalam kuantiti yang banyak. Antara kuantiti dan kualiti kita perlu melihat. Biarlah kita istiqamah dalam keadaan kuantiti yang sedikit, tapi adanya kualiti. Permulaan sebagai lama-lama dia akan bercambah, dan lama-lama dia akan menambahkan suatu keseronokan kepada kita, sampai satu saat kita rasa bila mana kita tak bangun rasa malam hari, kita rasa Allahu Akbar, rugi aku tak bangun malam hari, padahal aku mampu untuk bangun. Dan bila orang bangun malam hari, dia berikan tahajud sebelum subuh, lama kelamaan dia terdidik lagi satu ibadah. Sebab apa? Dia boleh bersahur. Kalau dia bangun hari Isnin, dia boleh puasa hari Isnin. Kalau dia bangun hari Khamis, dia boleh puasa hari Khamis. Nampak? Didikan Allah Ta'ala nak bagi ni, dia ada kelangsungan. Dengan tidurnya awal, ada persiapan yang baik, maka itulah. Dan kita tak boleh memaksa diri. Sebab apa? Kalau kita tengok Ibadur Rahman, kita tengok apa-apa, kita tengok perjalanan mana-mana kisah yang kita tengok dan kita selami, maka di sana dia semestinya semestinya tidak bersama dengan kemampuan kita. Maka bila tak sama dengan kemampuan kita, maka kita kena buat mengikut kesesuaian kita. Bila kita buat ikut kesesuaian kita, akhirnya Allah Ta'ala kata apa di sini? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Ta'ala nak mengangkat kedudukan ke tempat yang terpuji. Maka kedudukan yang terpuji ini adalah suatu anugerah daripada Allah Ta'ala kepada hamba dia. Bila mana Allah Ta'ala kasihkan kita, dunia sahaja makhluk akan sentiasa sayang kepada kita. Akhirat lebih-lebih lagi Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bila duduk di alam barzah, tuan-tuan, bila kita masuk kubur, kita ditutup dengan papan gelap, tuan-tuan. Sama ada di siang atau malam gelap, kala jengking bagai semua boleh masuk ke situ. Tapi bila kita dapat anugerah daripada Allah Ta'ala, ditempatkan tempat yang terpuji, kedudukan yang baik, taman syurga Ta'ala, yang lihat kita, tuan-tuan, bercahaya seumpama terang seterang waktu sekarang, tuan-tuan. Dan kita boleh dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Banyak kurniaan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang ahli ibadah, ahli tahajud. Mudah-mudahan semua ni kalau kita buat dengan hati yang penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kena cari jalan. Untuk apa? Untuk kita sempurnakan sewaktu kita hidup ni sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sikit sangat di kalangan hamba-Ku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, bermula pada dahulu sehinggalah kepada kini dan akan datang, cubalah tanam dalam diri kita semangat ataupun tanam keazaman, iltizam yang tinggi, yang kuat, untuk kita sentiasa menjadi ahli ibadah di malam hari, walaupun seminimal yang mungkin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sesuatu nikmat yang terbaik, tuan-tuan. Tapi kalau kita tak minta, kita tak dapat. Maka kita kena cari jalan. Biar kita buat sikit, lama-lama Allah Ta'ala buka jalan sikit. Buat sikit, buka jalan. Buat sikit, buka jalan. Lama-lama kita tengok, Allahu Rabbi, besarnya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kemanisan iman. Allah Ta'ala cukupkan rezeki kita. Allah Ta'ala kasih kepada anak kita, ahli keluarga kita, ahli adik kita, hubungan kita. Bila kita bercakap bil hikmah, bila kita cakap selesai masalah diorang. Orang kita, kalau kita ahli ibadah, bila kita bercakap rungkai masalah diorang, selesai. Tapi kalau kita bukan ahli ibadah, bangun pagi diuji dengan pelbagai dugaan daripada Allah Ta'ala, serabut jiwa Allahu Rabbi. Ya Allah, banyaknya masalah yang perlu aku sempurna, aku lalui, tempuhi. Kalau Engkau tak tolong aku, ya Allah, susah untuk menghadapi perjalanan yang lebih dalam pengawasan Allah Ta'ala. Biarlah kita
menyempurnakan tuntutan ibadah di malam hari. Mudah-mudahan perjalanan siang itu smooth, licin dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu sebagai perkongsian untuk mengingatkan diri yang bercakap ini betapa pentingnya untuk kita menyempurnakan tuntutan ibadah di malam hari. Kita boleh solat sunat rawatib daripada subuh sampai isyak. Tapi kalau kita tidak bangun di malam hari, maka nilainya tidak bertambah. Tapi kalau ada orang bangun malam hari tak solat duha, nilainya tak bertambah. Maka kena cari jalan juga. Kenapa ibadah malam hari antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Orang tak tahu apa yang kita doakan bila mana kita bangun di malam hari ikhlas kerana Allah Taala. Semua orang tak tahu. Ini antara ikhlas dengan Allah Taala. Tujuan dia apa? Orang yang duduk di jalan Allah Taala ini, dia banyak dugaan di luar sana. Di zaman Nabi SAW adanya peperangan. Kalau umat Islam tak dirikan solat-solat malam, umat Islam tidak bersatu melalui tautan kasih sayang dan sebagainya, sujud kepada Allah Ta'ala. Mereka bila berhadapan dengan peperangan, menghadapi musuh, inilah kekuatan itu terserlah. Kota Konstantinopel bagaimana disempurnakan melalui apa? Para pejuang Ansarullah yang mendirikan ibadah qiyam malam hari. Maka kita nak menjadi hamba Allah yang cekal hatinya, kuat imannya, kukuh pegangan akidahnya, maka kita kena cari jalan juga. Mudah-mudahan dengan kerangkuman tersebut Allah Ta'ala anugerahkan nikmat yang pelbagai kepada kita. Mudah-mudahan itulah sekadar yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kurang lemah daripada kelebihan yang bercakap ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum. Wa raja'na